Mengerjakan umrah bermaksud mengunjungi Baitullah Al-Haram di Makkah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Di antara satu umrah kepada satu umrah yang lain adalah penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, iaitu diterima selain syurga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun umrah. Pertama, niat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, bercukur atau bergunting. Kelima, tertib. Wajib umrah. Pertama, niat ihram di miqat. Kedua, meninggalkan larangan ihram. Pakaian ihram kepada jemaah lelaki ialah 2 helai kain ihram yang tidak berjahit. Sehelai digunakan bagi menutupi bahagian pusat ke bawah dan sehelai lagi menutupi bahagian badan. Jemaah haji wanita diwajibkan menutup aurat dengan sempurna. Jemaah haji akan berniat ihram umrah di miqat dan seterusnya terikat dengan larangan ihram. Lafaz niatnya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Miqat ialah ketetapan sempadan untuk memulakan ibadat umrah. Menjadi kelaziman jemaah Malaysia akan bermiqat sama ada di Bir Ali atau Karnul Manazil. Jemaah haji masuk ke Mekah melalui Madinah bermiqat di Zulhulaifah atau Bir Ali. Jemaah haji digalakkan untuk mendirikan solat sunat ihram 2 rakaat sebagai memulakan ihram dan disusuli dengan niat ihram umrah. Jemaah haji yang terus ke Jeddah dan masuk ke Mekah dengan berihram bermiqat di Karnul Manazil sewaktu di dalam pesawat. Solat sunat ihram boleh dilakukan pada awal perjalanan musafir di balai stesen berlepas dan niat ihram selewat-lewatnya sebelum melepasi Karnul Manazil. Anak kapal akan membuat pengumuman sebelum pesawat melepasi Karnul Manazil. Yang dimaksudkan dengan larangan dalam ihram ialah perkara-perkara yang dilarang jemaah haji melakukannya bermula dari lafaz niat ihram sehingga tahallul. Setelah berniat ihram, jemaah haji kini berada di dalam larangan ihram. Menjaga larangan dalam ihram termasuk perkara wajib bagi ibadah haji dan umrah. Melanggar larangan ihram akan dikenakan dam. Larangan semasa ihram secara umumnya dibahagikan kepada 5 kategori. Pakaian, wangian, kecantikan, alam sekitar, hubungan kelamin. Pakaian, dilarang memakai pakaian bersarung, berjahit, bercantum seperti seluar, baju kemeja, stokin, kasut yang menutup jari-jari kaki dan tumit, kain pelekat yang berjahit dan sebagainya. Jemaah haji lelaki sahaja.
Dilarang menutup kepala atau sebahagian daripadanya dengan menggunakan songkok, kopiah, serban, kain ihram dan sebagainya. Jemaah haji lelaki sahaja. Dilarang menutup muka dan tapak tangan untuk jemaah haji wanita sahaja. Jemaah haji lelaki dibolehkan menutup muka semasa ihram. Dilarang memakai sarung tangan. Wangian. Dilarang memakai wangi-wangian sama ada di badan, makanan, minuman atau menghidunya ke dalam hidung. Dilarang memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain yang tumbuh di pipi dan dahi. Kecantikan. Dilarang menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan. Dilarang mengerat atau memotong kuku. Alam sekitar. Dilarang memotong, menebang, mengerat, mematahkan, mencabut atau membinasakan pokok-pokok di tanah haram. Dilarang memburu, menembak, menangkap, mengurung atau membinasakan binatang buruan darat yang halal dimakan sama ada di tanah halal atau haram. Hubungan kelamin. Berkahwin, mengawinkan atau menerima wakil kawin. Melakukan mukadimah, persetubuhan. Bersetubuh. Talbiyah sunat dilafazkan selama berada dalam keadaan berihram dan berterusan sehingga tawaf umrah bermula. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Jemaah haji lelaki disunatkan beritibak semasa melakukan tawaf. Iktibak ialah menyelitkan kain ihram ke bawah ketiak bahu kanan dan menyelempangkannya ke atas bahu kiri. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan, bermula dari sudut Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Sunat melafazkan niat tawaf. Allahumma inni uridu tawaf baitikal haram 7 ashwatin tawaf al-umrah fayassirhu li wataqabbalhu minni lillahi ta'ala. Lafaz niatnya yang bermaksud, Ya Allah, aku hendak tawaf Baitullah Al-Haram 7 keliling bagi tawaf umrah. Maka permudahkanlah bagiku dan terimalah daripadaku kerana Allah Ta'ala. Amalan sunat tawaf. Berjalan kaki. Beritibak bagi tawaf yang diikuti oleh sa'i. Hanya sunat bagi lelaki sahaja. Mengucup Hajarul Aswad pada permulaan tawaf. Istilam Hajarul Aswad dan kemudian mengucup tapak tangan atau isyarat dengan tapak tangan ke arah Hajarul Aswad sambil bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Walillahil hamd. Lalu mengucup tapak tangan tersebut pada setiap pusingan permulaan tawaf. Istilam rukun yamani dan tidak mengucup rukun tersebut. Melakukan ramal berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i bagi jemaah haji lelaki sahaja. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan secara mualat berturutan. Melakukan tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Mendirikan solat sunat tawaf 2 rakaat setelah selesai tawaf. Lafaz niatnya, Usalli sunnat at-tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Setelah selesai 7 pusingan, jemaah haji disunatkan untuk solat sunat tawaf. Tempat utama melakukannya ialah di belakang dan bersetentangan dengan makam Nabi Ibrahim. Sekiranya keadaan terlalu sesak, jemaah haji juga boleh mengerjakan solat sunat tawaf di mana-mana, asalkan di dalam masjid.
dan disunatkan untuk meminum air Zam-Zam. Sunat melafazkan niat sa'i. Allahumma inni uridu an as'a baina as-safa wal marwah 7 ashwatin sa'yal umrah lillahi ta'ala. Lafaz niatnya yang bermaksud, Ya Allah, aku hendak sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali sa'i umrah kerana Allah Ta'ala. Angkatlah kedua belah tangan sambil menghadap ke arah Kaabah dan bertakbir. Syarat sah sa'i dilakukan selepas tawaf rukun, bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Cukup 7 kali berulang alik yakin, iaitu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dikira sekali, dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira sekali. Hendaklah sampai penghujung tempat sa'i di Bukit Marwah dan kaki Bukit Safa pada setiap kali pusingan sa'i. Hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan. Mengekalkan niat sa'i. Amalan sunat sa'i dalam keadaan berwudu dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf. Keluar ke tempat sa'i dengan melalui pintu Safa, babu Safa. Menaiki Bukit Safa dan Marwah bagi lelaki sahaja. Menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir 3 kali. Bertahlil dan berdoa semasa berada di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Muwalat berturutan. Melakukan ramal, iaitu berlari-lari anak pada setiap pusingan apabila berada di kawasan yang bertanda lampu hijau bagi lelaki sahaja. Berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran. Setelah selesai sa'i, jemaah haji akan bercukur atau bergunting. Setelah segala rukun umrah selesai dengan tertib, maka gugur segala larangan berihram. Sekiranya jemaah haji ingin mengulangi ibadah umrah, jemaah haji boleh bermikat di Tanaim atau Ja'ra'nah. Selepas berniat ihram umrah, proses melaksanakan rukun umrah bermula semula, iaitu pertama, niat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, bercukur atau bergunting. Kelima, tertib. Wajib umrah. Pertama, niat ihram di mikat. Kedua, meninggalkan larangan ihram. Al-Madinah Al-Munawwarah terletak di sebelah utara Mekah Al-Mukarramah yang berada di garisan latitude 24 ke 28 darjah U Khatul Istiwa dan garisan longitude 36 ke 39 darjah T yang mempunyai ketinggian 625 meter dari paras laut. Jarak Madinah daripada Mekah melalui lebuh raya Tariq Al-Hijrah ialah 425 km, manakala jarak dari Jeddah ialah 400 km. Perjalanan dari Mekah ke Madinah mengambil masa antara 5 ke 7 jam. Bermula dengan peristiwa penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bermula penyebaran Islam yang lebih sistematik, sehinggakan kota ini dinobatkan sebagai pusat pentadbiran dan perkembangan tamadun Islam yang unggul. Daripada Abu Hurairah, sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksud, tidak digalakkan mengembara melainkan kepada 3 buah masjid, iaitu Masjid Al-Haram, Masjidku Masjid Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Menziarahi tempat bersejarah di Madinah hukumnya adalah sunat.
Terdapat tempat-tempat yang bersejarah di Madinah, di antaranya Masjid Nabawi, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makam dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raudah dan perkuburan Baqi. Diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dengan menunggang unta, orang ramai berebut-rebut memegang talian tunggangan unta baginda. Baginda dengan penuh adab sopan dan diplomasi meminta mereka agar membiarkan sahaja untanya bergerak bebas dan memilih tempat perhentiannya sendiri. Unta baginda telah berhenti di atas sebidang tanah yang dijadikan tempat pengeringan tamar yang dimiliki oleh dua orang anak yatim peliharaan As'ad ibnu Zurarah, yaitu Sal ibnu Amru dan Suhail ibnu Amru. Masjid Nabawi mempunyai kelebihan yang tersendiri, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala mengerjakan solat dalam masjidku ini, Masjid Nabawi, adalah 1000 kali lebih baik daripada solat di lain-lain masjid kecuali di Masjidil Haram. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah haji lelaki disarankan memasuki Masjid Nabawi melalui pintu Babus Salam sambil membaca Allahumma anta salam wa minka salam. Raudah adalah satu taman daripada taman-taman syurga, bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Raudah merupakan salah satu tempat yang mulia yang terletak dalam Masjid Nabawi. Ia terletak di antara rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujrah Aisyah di sebelah timur dan mimbar Masjid Nabawi di sebelah barat. Raudah menjadi tempat utama dalam Masjid Nabawi di kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di samping itu, ia merupakan tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Juga menjadi tempat untuk majlis ilmu dan sebagainya. Waktu ziarah untuk jemaah haji wanita 7 hingga 11 pagi, 2 hingga 3 petang, dan 9 hingga 11 malam. Manakala untuk jemaah haji tiada sekatan waktu, jemaah haji lelaki boleh menziarahi Raudah bila-bila masa. Kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 11 Hijrah hari Isnin bersamaan 12 Rabiul Awal di kamar isteri baginda, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pemergian junjungan mulia seusia 63 tahun dan telah disemadikan di dalam kamar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada malam Rabu keesokan harinya. Bahagian kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terletak di sebelah barat dan bahagian kaki baginda terletak di sebelah timur. Manakala kedudukan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan ke arah selatan menghadap Baitullah. Makam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terdiri daripada Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Adab-adab menziarahi makam. Pertama, terlebih dahulu berwudu dan berwangi-wangian. Kedua, masuk melalui pintu Babus Salam dengan kaki kanan sambil berdoa dengan nama Allah, selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon berlindung dengan Allah yang Maha Agung, wajahnya yang mulia, kerajaannya yang qadim, daripada syaitan direjam. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu. Ketiga, berjalan secara teratur, jangan terburu-buru sehingga mengasari orang lain. Masuk penuh tawadu dan hadir hati penuh penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang amat kita ingin jumpa selama ini. Kalau sampai menitis air mata, maka titiskanlah air mata. Saat berhampiran dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan salam.
Selamat sejahtera ke atasmu, wahai Nabi Allah. Semoga Allah mencucuri rahmat, keberkatannya ke atasmu. Selawat dan salam ke atasmu, wahai Rasulullah. Kelima, salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selamat sejahtera ke atasmu, wahai Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Ya Allah, rahmatinya, ampuni dosanya, dan redailah dia. Keenam, salam kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Salam sejahtera ke atasmu, wahai Umar Khalifah Rasulullah. Ya Allah, rahmatinya, ampuni dosanya, dan redailah dia. Dan ketujuh, keluar melalui pintu bab Baqi. Perkuburan Al-Baqi merupakan sebuah perkuburan bagi penduduk Madinah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan perkuburan Baqi terletak di sebelah kiri Masjid Nabawi. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa jemaah haji lelaki sahaja dibenarkan menziarahi perkuburan Al-Baqi, dan waktu menziarahi perkuburan adalah selepas solat subuh dan asar setiap hari. Masjid Ijabah terletak kira-kira 385 meter di utara Baqi dan berada di Jalan Raya As-Sittin, King Faisal Road. Masjid ini milik Bani Muawiyah bin Malik bin Auf dari suku Aus. Dalam Sahih Muslim, Amir bin Sa'dari meriwayatkan dari ayahnya, suatu hari Rasulullah SAW datang dari Al-Aliyah. Baginda melewati Masjid Bani Muawiyah, lalu baginda masuk ke dalam masjid dan solat 2 rakaat. Kami pun ikut serta menunaikan solat bersama baginda. Rasulullah SAW berdoa dengan lama lalu menuju kami. Baginda mengatakan, aku meminta 3 hal kepada Rabbku, tetapi 2 hal dikabulkan dan 1 hal tidak diperkenankan. Aku meminta agar umatku tidak dibinasakan dengan kesulitan. Permintaanku pun dikabulkan. Aku meminta agar umatku tidak ditenggelamkan. Permohonanku dikabulkan. Aku mengharap agar permusuhan umatku tidak terjadi antara sesama mereka, tetapi permintaanku tidak dikabulkan. Demikian sejarah yang berlaku di Masjid Ijabah. Ketika Rasulullah berhijrah, baginda masuk di sempadan Madinah pada hari Isnin, 8 Rabiul Awal, 1 Hijrah. Pada keesokan harinya, baginda singgah di Quba dan menetap selama 3 hari. Baginda kemudiannya meneruskan perjalanan menuju Madinah pada pagi hari Jumaat. Apabila masuknya waktu solat, maka baginda pun solat Jumaat di Wadi Ranuna. Di tempat Rasulullah SAW solat Jumaat itulah dibangunkan Masjid Al-Jumu'ah, iaitu Jumaat. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW tatkala baginda selamat tiba di Madinah. Masjid ini dibina di atas sebidang tanah yang asalnya adalah tempat pengiringan tamar milik Kalthum ibnu Hadam radhiyallahu an. Ia dinamakan Masjid Quba bersempena dengan nama sebuah perigi yang terdapat di tempat tersebut. Pembinaan Masjid Quba mendapat pujian dan penghormatan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersalat di dalamnya. Surah Al-Taubah ayat 108. Masjid Quba mempunyai kelebihannya tersendiri. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang keluar daripada rumahnya sehinggalah sampai di Masjid Quba dan bersembahyang di dalamnya, baginya ganjaran pahala seperti menunaikan umrah. Riwayat Al-Nasai dan Ibnu Majah. Masjid Qiblatain, iaitu Masjid 2 Kiblat, bersempena dengan peristiwa turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala.
agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Kaabah sebagai kiblat menggantikan Baitul Maqdis. Peristiwa ini berlaku pada tahun 2 Hijrah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram." Surah Al-Baqarah ayat 144. Turunnya ayat tersebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan solat Zuhur pada rakaat kedua. Baginda segera mengubah arah kiblat dengan berpusing ke belakang lalu menghadap ke Baitullah, iaitu kebetulan dengan Al-Mizab pancur emas, dan baginda terus menyempurnakan solat Zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat Zuhur tersebut menghadap ke arah dua kiblat, iaitu Baitul Maqdis, kemudian mengubah kedudukan baginda lalu berkiblatkan Baitullah di Mekah. Menurut sejarah, tempat asal kawasan Masjid Sabah atau Masjid 7 adalah tempat 7 khemah yang didirikan semasa peperangan Ahzab. Ia juga dinamakan peperangan Khandaq kerana tentera muslimin telah menggali parit dalam masa 6 hari untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan musyrikin Mekah bersama sekutu-sekutunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa selama 3 hari berturut-turut dan diikuti dengan solat hajat. Pada hari ketiga, permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin kencang sehingga memusnahkan khemah-khemah dan peralatan tentera musuh, sehingga menyebabkan tentera musuh berundur. Jabal Uhud merupakan bukit terpanjang di Madinah dengan ukuran panjang dari timur ke barat lebih kurang 6 kilometer. Di sini berlakunya perang Uhud antara tentera muslim pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 700 orang dengan tentera musyrikin pimpinan Abu Sufyan yang berjumlah 3,000 orang pada bulan Syawal tahun 3 Hijrah. Jabal Uhud telah menjadi saksi gugurnya 70 orang syuhada, iaitu 64 orang dari golongan Al-Ansar dan 6 orang golongan Al-Muhajirin, berbanding 22 kematian tentera musyrikin. Antara para sahabat yang syahid adalah Sayyidul Syuhada Hamzah ibnu Abdul Muttalib, Abdullah ibnu Jashi al-Asadi, dan Mus'ab ibnu Umair al-Abdariti. Umat Islam disunatkan menziarahi makam syuhada Uhud untuk memberi salam dan berdoa untuk kesejahteraan para syuhada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Al-Samit radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menziarahi makam syuhada Uhud dan mengucapkan salam dengan ucapan, "Salam sejahtera buat kamu di atas kesabaran kamu dan nikmatilah sebaik-baik tempat tinggal, syurga." Semoga menziarahi ke Jabal Uhud melahirkan keinsafan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan jemaah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembaga Tabung Haji telah mengorak langkah menerajui dunia pengurusan haji dengan moto Bersama Santuni Duyufur Rahman. Tabung Haji bertekad memberi perkhidmatan yang terbaik kepada jemaah haji Malaysia. Semoga dengan penerbitan panduan ibadat umrah dan ziarah ini dapat memberi manfaat kepada jemaah haji dan jemaah umrah dalam melaksanakan ibadat dengan sempurna dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirku sebagai Duyufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran.